Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amal Akmal bin Ismail, nombor matrik 060878. Jadi kami daripada kumpulan 14 akan membentangkan berkenaan dengan topik yang kelima, An-Nubuwatu la ta'tiya an tariqil kasbi. Jadi semua boleh buka muka surat 236. Okay, tapi sebelum tu, untuk minggu ni kita terpaksa berpatah balik kepada bab An-Nubuwat. Dan insyaAllah lepas daripada grup pembentakan kami ni, kita akan sambung kembali kepada bab Al-Kauniyat, insyaAllah. Okay, untuk topik yang kelima ni, ia merupakan orang kata kesinambungan daripada bab-bab yang kawan-kawan kita dah terangkan sebelum ni. Jadi kalau kita tengok dalam kitab perenggan pertama, baris yang kedua, musannif ada terangkan ataupun musannif dah jelaskan kepada kita berkenaan dengan asas-asas kenabian. Okay. Jadi apa itu asas-asas kenabian? Fa'idha kana asasun nubuwati al-wahyu alladhi urifat ma'nahu. Maksudnya asas kenabian itu ialah wahyu yang telah dijelaskan maksudnya. Wa idza kanat al-mu'jizatu min al-mu'ayyidati allati yu'idullah bihal anbiya bi qudratihi wa iradatihi. Maksudnya mukjizat adalah pengakuan dan pengukuhan, pembelaan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi dalam potongan ayat di atas, apa yang kita nak highlightkan ialah perkataan bi qudratihi wa iradatihi yang merujuk kepada sifat berkuasa dan juga berkehendak Allah. Maknanya kata tanpa kehendak dan juga pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenabian dan juga kerasulan ini tidak akan wujud ataupun tidak akan berlaku pun sama sekali. Jadi sabit dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 124, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Yang bermaksud Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Wa kama qala fi ayati ukhra, surah Al-Hajj ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Yang bermaksud Allah memilih para utusannya daripada malaikat dan daripada manusia. Jadi daripada dua dari Quran yang kita dah lihat tadi, sebenarnya dah memadai sebenarnya untuk kita sebagai hamba Allah untuk percaya dan yakin bahawa kenabian dan juga kerasulan ini merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang terpilih daripada kalangan manusia. Okey, seterusnya kita tengok kepada perenggan yang kedua. Okay, dalam perenggan yang kedua ni, musannif ada timbulkan satu persoalan ataupun satu permasalahan yang berhubung dengan makna kenabian tu sendiri. Okay, kalau kita tengok perenggan yang kedua, baris yang kedua, musannif ada nyatakan orang kata dua sudut pandangan berkenaan dengan makna kenabian tu. Okay, jadi kita pergi yang pertama dulu. Makna an-nubuwah fil waqi' alladhi dalla alaihi ilmu wal akal. Jadi untuk pandangan yang pertama ni, makna kenabian tu berpandukan kepada ilmu dan akal yang salim yang telah membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita tengok sudut pandangan yang kedua pula. Wa baina ma'naha al-qa'imi fi awhami ulaika alladhi la yazaluna yatakhayyaluna anna an-nubuwata sana'atun qa'imatun bidzatiha. Jadi untuk sudut pandangan yang kedua ni sebenarnya ia mewakili pandangan daripada segelintir pihak, yang kata kenabian ataupun kerasulan ni merupakan satu matlamat ataupun satu peringkat yang boleh dicapai, kira macam satu level kan, yang kita boleh capai atas usaha seseorang tu. Jadi untuk pandangan yang kedua ni, sebenarnya musannif dah ceritakan secara panjang lebar dalam perenggan yang ketiga. Nanti saudara kita Amirul Haziq akan terangkan dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan proses ataupun usaha manusia sehingga dapat mencapai kepada tahap kenabian. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Baiklah, setengah golongan manusia masih ada yang berpandangan bahawa kerja tilikan pada zaman dahulu adalah kerja-kerja yang suci.
yang kemudiannya meningkat seiring dengan perkembangan akal fikiran manusia ke taraf ilmu yang lebih baik, iaitu ilmu ramalan bintang. Seterusnya, ilmu ini semakin berkembang mengikut peredaran zaman daripada zaman dahulu sehingga zaman terkini, iaitu dengan kemajuan ilmu dan pemikiran sehingga menjurus kepada ilmu sihir. Dan seterusnya, akhirnya telah mencapai kemuncak yang disebut kenabian tersebut yang tertumpah dalam hati-hati mereka semasa dalam perkhalwatan dan pancaran rohani. Makna kata iaitu ilmu ini telah termasuk dalam pencapaian rohani. Dan akhirnya jadi apa? Malangnya tidak pula menyatakan apakah hubungan yang logik di antara setiap peringkat-peringkat perkembangan tersebut, dan mereka tidak pula memberi bukti-bukti yang terdapat dalam sejarah dan kajian ilmiah mereka. Tentunya dalam gambaran ini bahawa kenabian merupakan satu matlamat yang dapat dicapai melalui usaha dan kemahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Rahman bin Ahmad Syaharuddin. Raqmu talabi 06171440. Tayyib, penenggan yang seterusnya. Tabi'i an takuna nubuwata fi taswiri haula'in nasu ghayatun yatawassalu ilaiha bis-sa'yi wal kasbi kama tawassalu sahratu ila as-sahri bis-sa'yi wal kasbi wa haula'in nasu in fahimu nubuwata Muhammad alaihi salatu wassalam fa innahum la yafhamunaha illa ala hadzal asasu jahda badhihi rasul wa sa'yi sa'ahu hatta asbaha bidzalika nabiyyan wan nubuwatu fi awhami haula'i radifun tamman li kalimah muslih allati katsira ma tataraddadu ala alsinatihim wa hum fi hadza innama yakhda'una nufusuhum qabla an yakhda'u ahadan siwahum. Maksudnya, menurut fahaman mereka bahawa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melalui asas tersebut, iaitu suatu usaha kemahiran yang telah dicurahkan oleh baginda dan diusahakan sehingga mencapai taraf seorang nabi. Seterusnya, menurut fahaman mereka bahawa kenabian benar-benar serti dan semakna dengan perkataan muslih atau reformis yang seringkali terucap dalam pertuturan mereka. Sebenarnya, mereka telah menipu diri mereka sendiri sebelum menipu orang lain. Wahum min ajli dzalika la yuhibbuna an yasdiqu anna al-Qur'ana kalamun ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا يريدون أن يفهموا أنه قد أوتي معجزة جرت على يده ولا يؤدون أن يفهموا عن الوحي إلا أنه الفكر والتأمل وذلك كي يسلموا لهم تصور أن النبوة معنى اكتسابي وقد لا يكون ذلك مفهوما لديهم من حيث تحليل القابل للتصور ولكن حسبه على كل أن يكون موصوفا تصورهم بأنه كسبي. Oleh kerana itu, mereka tidak mahu mengakui bahawa Al-Quran itu bukannya kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja tidak mahu memahami bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibantu dengan mukjizat. Seterusnya, mereka tidak mahu memahami tentang wahyu. Menurut mereka, tiada sesuatu yang dikatakan wahyu, tetapi hanyalah pemikiran dan pengamatan untuk disesuaikan dengan tanggapan mereka bahawa kenabian adalah sesuatu yang dapat diusahakan. Mungkin dari segi analisis yang dapat digambarkan oleh akal, hakikat kenabian atau wahyu itu tidak dapat difahami oleh mereka, tetapi bagi golongan ini memadailah untuk disifatkan bahawa kenabian dan wahyu itu dalam gambaran akal mereka memang sebagai sesuatu yang diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Aizat Yusof, nombor metrik 060939.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan dua perenggan terakhir pada muka surat 237. Okey, perenggan pertama tu maksud dia, selepas kita mengkaji fenomena wahyu dan mukjizat serta hakikat tentang wujud yang wajib ataupun wajibul wujud seperti yang telah dibuktikan oleh bukti-bukti ilmiah, maka tiada pilihan bagi kita selain daripada meyakini hakikat yang telah dihasilkan dan dibuktikan dalam semua masalah tersebut. Sesungguhnya kenabian itu adalah wahyu daripada Allah SWT kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya dari kalangan hambanya untuk memberi peringatan kepada manusia tentang hari pertemuan teragung, tentang peristiwa yang akan dilalui selepas mati dan hak kewajipan mereka terhadap Allah SWT seperti mana yang telah diperingatkan kepada umat manusia sebelumnya. Okey, perenggan seterusnya pula, jadi inilah hakikat wahyu yang tiada kena-mengena dengan tukang tenung dan pakar tilik, sihir atau ramalan bintang, dari bukannya perkara yang dapat dicapai oleh manusia melalui usaha dan kemahiran, walau betapa agung dan besarnya usaha dan kemahiran tersebut. Okey, jadi kesimpulan daripada dua perenggan yang saya terangkan tadi berbalik kepada tajuk ini, iaitu kenabian ataupun wahyu tidak boleh didapati melalui usaha, yang mana itu semua atas kehendak Allah SWT ke atas hambanya yang terpilih sahaja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Izzat 060899. Sambungan seterusnya pada muka surat 238. Wa'lam annahu la yukhalifu an hadza al-haqqi ila zalika kalami allazi la sanada lahu min al-ilmi wala min az-zanni. Maknanya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada sesiapa pun yang akan menolak hakikat tersebut dan mengambil pendapat yang tiada sokongan ilmu, bahkan juga sokongan daripada sangkaan zon. Al-haq di sini adalah hakikat kenabian yang bukannya perkara yang dapat dicapai oleh manusia melalui usaha semata-mata, walhal telah dibuktikan melalui bukti-bukti ilmiah bahawa sesungguhnya kenabian itu adalah wahyu daripada Allah SWT kepada sesiapa yang dikehendakinya. Illa man kana kafiran billahi azza wa jalla qabla zalika fahuwa yu'awwilu ahdasa ad-dahri allati yaraha wa yasma'uha min at-tarikhi hasba ma yuttafiqu ma'a ma sabaqa an istaqarra fi nafsihi min al-juhudi bil khaliqi. Maknanya, kecualilah dia seorang yang sebelumnya telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini akan menafsir segala peristiwa yang dilihat dan didengar dalam sejarah itu mengikut asas kekafiran dan keingkarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'wila yattafiqu ma'a ma fi nafsihi min zalika illa an yamkhariqa ala aqlihi bimisli hazihi awhami allati tastati'u an tajula fi masrahi aridin la hududalahu. Tafsiran yang disesuaikan dengan apa yang telah menetap dalam hatinya ini hanyalah untuk mendustai akalnya dengan pelbagai khayalan yang sememangnya dapat menjelajahi daerah yang amat luas tanpa batas berhujungnya. Yakni penafsiran mereka iaitu orang kafir menjadi terbatas seperti melalui sejarah semata-mata, dan juga dibutakan kebenaran ke atas hati mereka iaitu orang kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab mempunyai kepentingan diri dan kerana mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Boleh rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 7 mengenai ciri-ciri orang kafir. Maka mereka menafsirkan hakikat tersebut melalui logik akal ataupun teori mereka dengan menggunakan pemikiran luar kotak mereka tersendiri tanpa batas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Zaim bin Muhammad Rusli. Nombor matrik 060937. Jadi untuk seterusnya ialah slide ini ialah Al-Khatimah, iaitu penutup bagi tajuk perbezaan Islam dan perbezaan antara Islam dan iman. Jadi tajuk untuk perenggan ini yang dimaksudkan sampai di sini kita telah selesai menjelaskan hakikat yang berkaitan dengan kenabian
Dengan itu juga kita telah selesai menganalisis bahagian kedua dalam syahadah, iaitu bahawa Muhammad itu Rasulullah, iaitu Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan itu juga kita telah selesai menjelaskan kedua-dua bahagian syahadah, iaitu dua kalimah syahadah, iaitu syahadah yang sewajib dan semestinya diakui ataupun diikrarkan demi menyempurnakan keislaman seseorang muslim, iaitu dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi untuk slide seterusnya pula, yang dimaksudkan apabila anda telah mengimani hakikat yang berhubung dengan ketuhanan dan juga kenabian, kemudian anda perlu menerima dengan penuh penyerahan semua yang difardukan. Kita kena menerima dengan hati, kena menerimanya, iaitu fardu solat, puasa, zakat dan haji, iaitu mudahnya rukun Islam lah. Serta meyakini wajibnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghakikatkan pengabdian anda kepadanya, iaitu kita melaksanakan semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas kita mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lepas tu kita menerima fardu itu, fardu yang ditetapkan dalam Islam, iaitu rukun Islam, maka telah cukup pada kita segala asas Islam yang kerananya seluruh nabi telah pun diutuskan secara umum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusriman bin Zaidi, nombor matrik 059161. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan tengok perbezaan di antara Islam dan iman. Jadi Islam ialah penerimaan dengan penuh penyerahan diri kepada kedua-dua kalimah syahadah dan juga kepada segala fardu yang telah ditetapkan. Okey, jadi Islam ni ialah apabila kita menyerahkan diri kita kepada kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan penuh penyerahan diri kita lah, dan kepada segala fardu yang telah ditetapkan. Contohnya kita melakukan solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan segala rukun Islam tu kita buat dengan yang terbaik. Itu ialah maksud Islam. Dan apakah pula maksud iman? Iman ialah membenarkan hati dengan segala yang tersebut tanpa ada keraguan ataupun syak pada hakikat Islam tersebut. Jadi iman ni ialah kita membenarkan dalam hati kita, kita iktikad dalam hati kita ni bahawa apa yang kita bagi tahu tadi, iaitu penyerahan diri kepada Allah tu, kita benarkan dalam hati kita. Segala penyerahan dalam hati tu dikira sebagai iman. Dan tegasnya bahawa seseorang itu hanya sah diperlakukan dengan segala hukum Islam di dunia dan di akhirat apabila dia telah bersifat dengan sifat-sifat Islam dan beriman. Seseorang itu dikira Islam apabila dia melakukan ataupun dia ada wujudnya sifat Islam dan iman, dua sifat ni di dalam diri mereka. Kerana walaupun pengucapan dua kalimah syahadah telah dilakukan, walaupun kita mengucap dua kalimah syahadah, tapi pada hakikatnya pengucapan sahaja tidak memadai dan tidak berguna, kerana tidak masuk dalam hati lah maksud dia. Jadi perkara ni boleh mendorong kita untuk melakukan perkara kemungkaran. Contohnya bila kita sebut je Islam dekat mulut, tapi dalam hati kita sebenarnya tidak Islam. Tapi bila mana kita sebut di mulut dan membenarkan dalam hati kita, insya-Allah kita tidak mudahlah untuk melakukan kemungkaran. Setakat itulah daripada saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Muhammad Nizam, nombor matrik 060741. Seterusnya kita akan sambung pembentangan kita berkaitan dengan iman, bertajuk tentang perbezaan antara Islam dan iman.
seperti mana yang sahabat kita telah bagi tahu tadi, apa yang dimaksudkan dengan iman itu iaitu suatu pembenaran dengan segala yang tersebut tanpa keraguan ataupun syak kepada hakikat Islam. Ataupun secara ringkasnya kita sebut Islam itu secara lisan, manakala iman itu di dalam hati. Seterusnya ini maksud untuk yang pertama, secara tegasnya penulis kitab kita ini menyatakan bahawasanya itu hanya sah diperlakukan dengan segala hukum Islam yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat apabila seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu telah bersifat dengan sifat-sifat Islam dan beriman dengannya. Di sini untuk fahami, saya ambil satu contoh. Contohnya, syarat untuk menunaikan solat perlulah seorang itu memayyiz. Jika orang yang menunaikan solat itu tidak memayyiz, maka solatnya tidak sah dan tuntutan ke atasnya untuk melakukan solat juga tidak wajib. Jadi dalam bab ini sama seperti tadi, apabila seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mempunyai sifat ataupun mengamalkan sifat-sifat Islam dan beriman dengan sifat tersebut, maka segala tuntutan hukum-hukum Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan atas dunia dan akhirat ini wajib ke atasnya, sah pula, iaitu dengan cara tunduk ataupun menyerahkan dengan hati serta mengakui dengan lidahnya. Yang ini perlulah kedua-dua cara, iaitu yang pertama secara dalaman daripada hati, kita serahkan, kita redha, ikhlas dan terima seadanya. Yang kedua, kita mengakui dengan lidah. Yang kedua, walaupun pengucapan dua kalimah syahadah telah dilakukan, tetapi pada hakikatnya pengucapan sahaja, iaitu secara lisan, tidak memadai dan tidak berguna. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu perlulah membenarkan pengakuan tersebut, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dengan suatu perasaan tunduk dan patuh, yakni seperti satu perasaan seorang hamba dengan tuannya. Begitulah kita hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada lubuk jiwa kita. Semua perkara hukum-hukum yang kita lakukan di atas muka bumi ini diperlakukan ni, diiktimalkan sebagai satu tanda untuk membenarkan apa yang telah kita katakan dalam lafaz tadi. Kerana tiada daya akan seorang manusia itu untuk melihat secara batinnya, yakni apa yang ada dalam lubuk hatinya. Jadi apabila kita melakukan semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di atas muka bumi ini, maka secara tidak langsung kita akan memudahkan hati kita itu untuk membenarkan dua kalimah syahadah tersebut. Setakat itu saja daripada saya. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ismi Nabil Ikhwan Hadrabi bin Muardi, nombor metrik 059727. Saya akan sambung. Illa annahu qad waqa'a al-khilaf bainal a'immah fima idza kana ar-rajulu mu'minan biqalbihi faqat hal yanjihu dhalika yawmal qiyamah am la yuktafi minhu bidzalik hatta yaqurru wa ya'tarifu bilisanihi aidan. Telah berlaku perselisihan pendapat di kalangan imam atau para tokoh ulama tentang sama ada seseorang itu beriman dengan hatinya sahaja itu sudah cukup untuk menjamin keselamatannya pada hari kiamat, ataupun sebaliknya masih tidak cukup atau tidak memadai sehinggalah dibuktikan dan mengakui dengan lidahnya melalui pengucapan dua kalimah syahadah. Naqala An-Nawawi, Imam Nawawi telah menukilkan an jam'u minal ulama anil yaqin al-qalbi wahdahu la yakfi linajah yaum al-qiyamah idza kana bil imkan al-iqrar wa talaffuz bil lisan. Imam Nawawi menukilkan sebahagian pendapat segolongan ulama bahawa keyakinan hati sahaja tidak memadai untuk menjamin keselamatan pada hari kiamat jika dia sememangnya mampu melakukan pengakuan dengan lidahnya melalui pengucapan dua kalimah syahadah. Manakala Imam Ibn Hajar warajaha Ibn Hajar fi syarhihi
Al-Arba'in An-Nawawiyah, manakala Imam Ibn Hajar pula dalam syarahnya terhadap buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, ma dhahaba ilaihi jumhur al-Asy'ariyah wa ba'du muhaqqiqi al-Hanafiyah min anil iqrar bil lisan innama huwa syaratun li ijra' ahkamud dunya faqat, amma yaumal qiyamah fayakfihu al-yaqin al-qalbi. Apa Ibn Hajar pula? Imam Ibn Hajar sebut dalam syarahnya, dia lebih cenderung kepada pendapat keseluruhan mengikut aliran Al-Asy'ariyah dan sebahagian tokoh daripada Imam Mazhab Hanafi, iaitu pengakuan dengan lidah hanyalah syarat untuk sah diperlakukan hukum Islam semasa di dunia sahaja. Adapun pada hari kiamat memadai dengan keyakinan hati sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.